Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Syahul Afrah, muka surat 7, baris yang ke 10 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari, yakni pada sesuatu hari atau pada satu hari, bersabda bagi segala sahabatnya, sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda dengan kata olehmu, hei sahabat, Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Artinya, ya Allah, jangan engkau jadikan pada kami orang yang celaka, dan jangan engkau jadikan pada kami orang yang diharamkan, yakni yang diharamkan daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sambung masih lagi pada perbicaraan kita berkaitan dengan bab zajri tarikis salah, iaitulah bab pada menyatakan nak menakuti bagi mereka-mereka yang meninggalkan sembahyang. Jadi kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya sabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi ada bersabda pada hari, yakni pada satu hari. Dan pada satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Sabda-sabda bagi segala sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda kata kepada sahabat dia lah. Sahabat, ya, maknanya yang mendengar. Maknanya hak Nabi nak kata ni. Nabi sabda, Nabi kata kepada sahabat dia. Apa yang Nabi kata? Kata olehmu, hei sahabat. Ni Nabi kata pada sahabat. Kata olehmu, hei sahabat-sahabat. Yakni doa olehmu, hei sahabat-sahabat. Nabi suruh sahabat-sahabat berdoa. Ni Nabi suruh sahabat-sahabat berdoa dengan doanya apa? Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Nabi ajar pada sahabat supaya sahabat berdoa dengan katanya Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Itu hak Nabi ajarnya pada sahabat. Apa makna dia? Artinya, arti doa tu hak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sahabat ni, artinya, ya Allah, hei Tuhanku, jangan engkau, yakni hei Tuhan, jangan engkau jadikan pada kami, yakni di kalangan kami, pada puak-puak kami ni, hei Tuhan, kamu jangan jadikan pada kami, pada puak-puak kami ni, kamu jangan jadi orang yang celaka. Tu kita minta ni doa ni Nabi suruh sahabat berdoa supaya Allah Ta'ala jangan jadikan puak-puak kami ni, sahabat, puak-puak kita, daripada golongan-golongan orang-orang yang celaka. Dan jangan tu dia apa tu dalam kitab tu, maknanya jatuh huruf tu, jatuh kalimah tu. Dan jangan, ada dan jangan tu. Dan jangan engkau jadikan pada kami ni, yakni pada kalangan kami, pada puak-puak kami ni, di kalangan puak-puak kami ni juga, hei Tuhan, kamu jangan jadikan orang yang diharamkan atau wala mahruma, yakni jangan kamu jadikan di puak-puak kami, pada kalangan puak-puak kami ni, daripada orang-orang yang diharamkan, yang ditegah daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni jangan kamu jadikan kami ni puak-puak celaka, hei Tuhan. Jangan engkau jadikan kami ni, hei Tuhan, daripada orang-orang hak ditegah daripada rahmat-Mu, hei Allah, hei Tuhan. Itu doanya Nabi ajar pada satu hari kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manakala Nabi ajar doa tu pada sahabat, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada para sahabat, yang mana kalau Nabi ajar doa tadi tu, adakah kamu ketahui? Nabi tanya, Nabi kata pada sahabat setelah mana ajar doa tu, adakah kamu ketahui, hei sahabat-sahabat, adakah kamu tahu maknanya siapakah orang yang celaka, yang diharamkan itu? Siapakah orang hak celaka tu? Orang yang diharamkan itu, yakni yang diharam, hak dijauhkan, hak ditegah, hak dilaknat oleh Allah Ta'ala. Hak aku ajarmu tu supaya berdoa kepada Allah, jangan, maknanya minta pada Allah, jangan jadikan puak-puak kita ni daripada orang celaka, dan juga orang yang ditegah, dijauhkan daripada rahmat Allah, yakni dengan bahawa orang itu dilaknat oleh Allah. Jangan kita digolongkan daripada puak-puak ni. Kamu tahu kau siapa tu? Orang celaka tu, orang hak dilaknat oleh Allah, hak ditegah daripada rahmat Tuhan tu. Lalu tu kata mereka itu, yakni pada jawab,
Kata mereka itu, yakni pada jawab, sahabat-sahabat pun katalah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manakala Nabi tanya siapa orang celaka hak diharam dihak laknat tadi ni, siapa iyo, makna iyo yang celaka tu, yang diharamkan daripada rahmat Allah Ta'ala tu, ya Rasulullah. Siapa dia tu, ya Rasulullah? Siapa kau orang celaka tu? Orang yang dilaknat, yang dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala, ditegah dia tu daripada rahmat Allah. Siapa dia, ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya. Sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pada jawab. Lalu tu Nabi jawab, mereka tu orang yang meninggalkan sembahyang, yakni bermula orang yang celaka, yang diharamkan itu, bermula orang yang celaka yang diharamkan oleh Allah Ta'ala daripada rahmat tu, ialah orang yang meninggalkan sembahyang. Tu orang hak meninggalkan sembahyang, itulah orang yang celaka, itulah orang yang diharamkan, yang didoa, maknanya yang ditegah oleh Allah Ta'ala daripada rahmat, dengan bahawa orang tu dilaknat. Lalu tu sebab inilah maknanya Nabi ajar pada puak-puak sahabat supaya berdoa, jangan jadikan puak-puak kita ni daripada puak-puak yang celaka, yang diharamkan, yang dilaknat, yang dijauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ajar sahabat supaya berdoa dengan doa ni, jangan tergolong daripada orang celaka, orang yang diharamkan oleh Allah daripada rahmat. Siapa orang ni? Orang yang meninggalkan sembahyang. Kerana apa? Kerana Nabi ajar doa ni pada sahabat, kerana bila ditimpa bala, sebagaimana hak lepas hari tu, manakala ditimpa bala, manakala bala tu dia tak kira, manakala bala tu turun, dia dia umum, meratai bagi orang-orang yang soleh. Begitu juga merangkumi bagi mereka-mereka hak mana hak Allah Ta'ala nak turun azab pada dia asalnya, yakni bagi orang-orang yang tak semayang, nak beri azab pada dia, maknanya nak turun bala pada dia. Tapi oleh kerana orang soleh tadi tu masuk dengan dia sekali, kena maknanya bala tersebut. Lalu tu Nabi doa, ajar sahabat doa ni, Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma. Hei Tuhan, jauhkanlah, maknanya jangan jadikan kami ni daripada puak-puak celaka, puak-puak yang dilaknat oleh Allah. Yakni siapa dia ni? Orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Tu maksud daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ajar kepada sahabat. Habis itu. Dan tersebut pada hadis Al-Isra, yakni pada hadis maknanya hadis di dalam peristiwa Isra, yakni Isra dan Mi'raj lah. Dan tersebut pada hadis Al-Isra, yakni hadis Isra dan Mi'raj. Isra maknanya perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada Makkahul Mukarramah ke Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas. Perjalanan Nabi daripada Mekah ke Palestin, itu dia panggil Isra. Adapun Mi'raj maknanya daripada Baitul Muqaddas, Baitul Muqaddis, daripada sana Palestin sana naik maknanya ke langit, itu dia panggil Mi'raj. Adapun Isra, perjalanan Nabi hak di bumi ni, daripada Mekah ke Palestin, ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Muqaddas, itu panggil Isra.
Kerana apa tu? Kerana pintu langitnya berbetulan di sana, di tempat tu. Kerana tu diperjalankan Nabi oleh Allah Ta'ala ke sana. Dan tersebut pada hadis Isra', yakni hadis Isra' dan Mi'raj, tak kalau datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni manakala dalam perjalanan Nabi banyaklah gambaran-gambaran hak Nabi lihat dalam peristiwa Isra' tu. Tu kita tengok dalam kitab hak terperincinya peristiwa ni dalam kitab Kifayatul Muhtaj tu lah. Sebagaimana kita maklum di sini di pondok kita ni, maknanya bila tiba saja bulan nak menyambut memperingati peristiwa ni, maka kita duk baca selalunya. Tu duduk dalam kitab tu. Tu panjang ceritanya. Lalu tu tak kalau datang Nabi SAW, dirupakan maknanya dalam peristiwa Isra' tu. Nabi nampak gambaran di mana tak kalau datangnya Nabi SAW atas satu kaum. Nabi tengok pada satu kaum. Kaum ni hak Nabi tengok ni dalam peristiwa Isra' ni, dalam perjalanan Nabi ni. Nabi lihatnya satu kaum daripada umat dia tu yang memecahkan kepala mereka itu satu kaum daripada umat Nabi dengan batu. Jibril duduk meringi Nabi. Nabi tengok ada satu kaum di mana diberi gambarannya oleh Allah Ta'ala. Puak-puak ni memecahkan kepala dia dengan batu. Dengan bawa duk hatuk kepala dia dengan batu. Lalu tiap-tiap kali dipecahkan, yakni tiap-tiap kali dipecahkan akan kepala dengan batu tu. Tiap-tiap kali dipecahkan kepala dia dengan batu, kembali ia kepala yang pecah tadi. Jadi kembali balik. Kembali seperti sedia kala. Kembali jadi molek semula. Itu seperti sedia kala, yakni jadi molek balik. Seperti hak asal tak pecah, asalnya sempurna, asalnya molek. Tiba-tiba manakalanya hatuk pecahkan kepala dia dengan batu, maka tiap-tiap kali dipecahkan kepala dia dengan batu, manakala pecah jadi baik pula, jadi molek pula, jadi sempurna pula. Begitulah tiap-tiap kalinya. Pecah dengan batu baik pula, pecah dengan batu jadi molek pula kepala tadi. Itu seperti sedia kala. Tiada lemah, yakni tak lemah sekali daripada mereka itu satu kaum. Tak lemah dengan makna tak letih gitu. Tak letih sesekali daripada mereka itu puak-puak satu kaum yang memecahkan kepala dia dengan batu tu. Tak letih sesekali sesuatu. Tak letih sesuatu mana? Daripada yang tersebut, yakni daripada memecahkan kepala dengan batu tadi. Dengan makna duk buat sama-sama, tak ada berhenti radu, tak letih-letih. Manakala pecah jadi balik, manakala hatuk jadi balik kepala tadi hak pecah tu. Begitulah, dengan tidak ada letih-letihnya. Tidak kata nak berehat dulu, letih dah, tak cekak dah, tak ada dah kudrat banyak kali ni, dak. Tak lemah, tak letih dia tadi, duk buat sama-sama. Itu makna. Lalu tu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pada menanyakan terhadap malaikat Jibril yang mana bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kalau Nabi tengok peristiwa tu berlaku, lalu Nabi pun tanya, ya Jibril, Jibril, siapakah mereka itu satu kaum aku lihat ni yang memecahkan kepala dia dengan batu, maka tiap-tiap kali dia pecah kembali balik. Tu maknanya. Nabi tanya Jibril, siapa ni ya Jibril? Lalu tu kata Jibril alaihi salam, pada jawabnya persoalan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, dia tu yang berat, yakni orang-orang daripada kalangan umatmu yang berat kepala mereka itu satu kaum tadi tu. Dia berat kepala daripada sembahyang. Berat kepala dengan makna berat tubuh dia tu lah.
Bukan makna dengan berat kepala tu kilogram kepala dia besar. Bukan makna tu. Berat kepala ni dengan makna malah. Malah daripada sembahyang. Dengan maknanya dia bermudah-mudah. Bermudah-mudah dengan solat. Bermudah-mudah dengan solat ni pula dengan makna macam mana? Dengan maknanya kalau time dia rajin nak sembahyang, dia sembahyang. Tika mana dia senang, dia sembahyang. Tika mana dia sibuk, dia tak sembahyang. Rajin dia sembahyang, malah tak sembahyang. Itu panggil bermudah-mudah dengan sembahyang. Masuk dalam kata satu kaum yang Nabi lihat dia pecah kepala dia sendiri tiap-tiap kali, begitulah dengan tidak ada keletihan. Itu. Ataupun maksudnya di sini berat kepala ni orang hak memang tak sembahyang langsung. Masuk dalam ni juga ni. Masuk dalam kata ni. Ataupun masuk juga orang yang sembahyang tapi sembahyang dia tak cukup rukun dan syarat. Masuk juga dalam ni. Jadi tiga tu. Orang yang bermudah-mudah. Maknanya daripada sembahyang dengan bahawa sembahyang cegelang-cegeluk. Dengan bahawa tai rajin dia sembahyang. Tai malah tak sembahyang. Tai sibuk dengan dunia, tak dan sembahyang, tak sembahyang, duk kejar dunia. Tu rajin sembahyang, tak rajin, malah tai malah tak sembahyang. Ataupun maknanya dia sembahyang tak mencukupi rukun dan syarat. Ataupun yang ketiganya orang tadi tu memang tak sembahyang langsung. Tu maksudnya. Tu makna orang yang berat kepala ni. Ni hak Nabi lihat gambaran seksaan terhadap mereka-mereka yang memudahkan sembahyang tadi. Bermudah-mudah dengan sembahyang ni. Ni azab yang Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tak pelihara sembahyang, orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang, orang yang meninggalkan sembahyang. Tu azab dia nya. Baik. Dan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala firman di dalam Al-Qur'annya, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Berkata setengah mufassirin, itu tidak ada terjemah. Fawailul lil musallin, yakni maka bermula welah. Fawailu maka bermula welah. Bermula welah lil musallin, bagi mereka-mereka yang sembahyang, bagi orang-orang yang sembahyang. Allazihum, yang mana ialah mereka tu, hak sembahyang tu musallin tadi tu, dia tu an salatihim sahun, lalai mereka itu daripada sembahyang. Maka dia ni will. Tu nak Allah Taala firman, orang ni orang yang will lah bagi dia, orang yang lalai mereka itu daripada sembahyang. Apa makna dia, tafsiran dia daripada firman Allah Taala tersebut? Berkata setengah mufassirin, berkata setengah mufassirin, yakni ahli tafsir, ulama-ulama tafsir Quran, kata setengahnya siapakah wewe tu? Wewe tu apakah we? Apa ni, siapakah fawailul musallin tu? Siapakah bermula we tu bagi orang-orang yang sembahyang? Kata setengah mufassirin, siapa mereka tu? Yang kata Allah Ta'ala tu bermula we bagi orang-orang yang sembahyang. Bahawasanya mereka itu yang kata Allah Ta'ala bermula we bagi orang-orang yang sembahyang tu, ialah mensia-siakan sembahyang mereka itu orang tadi. Mereka tu ialah mereka yang mensia-siakan sembahyang dan dikeluarkan akan sembahyang, dia mengeluarkan daripada waktu bagi sembahyang. Itulah maknanya we kepada dia.
Siapa kepada siapa weh ni? Kepada orang-orang yang mensia-siakan sembahyang, ataupun kepada orang-orang yang mana dia mengeluarkan sembahyang daripada waktunya, dengan bahawa sembahyang apabila habis waktu. Tu dia panggil orang ni lah, yang mana nak Allah Ta'ala kata weh lah bagi dia je. Ataupun dengan bahawa orang yang tak sembahyang langsung, ataupun dengan bahawa orang tu sembahyang tapi tak mencukupi rukun dan syarat sebagaimana tadi tu. Itulah maknanya we kepada dia. Walau nampak rupa sembahyang tapi neraka we kepada dia. Tu Allah Taala firman dalam ayat tu. Fa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Tu dia panggil an. Allah Taala guna dengan an. Allah Taala tak guna dengan fi. Allazina hum fi salatihim sahun. Kalau guna hak tu, kita semua ni pakat-pakat neraka we belakalah kita. Kalau fi salatihim sahun, dengan maknanya dalam solat mereka itu lalai. Dalam lalai mereka itu dalam solat. Kita ramailah hak lalai. Lalai dalam solat dengan bahawa tak khusyuk. Waktu kita sembahyang tadi tu, hati kitanya sempat lagi sapa di KLCC contohnya. Manakala habis assalamualaikum masuk balik dalam sembahyang. Tu hatinya lalai. Kalaulah fi salatihim, lalu tu masuk dengan kita-kita semua kerana payah nak khusyuk-khusyuk ni. Setengah daripada benda hak rumit maka kena usaha. Oleh kerana itulah ijma' di kalangan para ulama, maknanya khusyuk ni duduk pada tangga sunat saja. Duduk dalam tangga sunat, tak wajib maknanya khusyuk ni. Tapi nak sempurna, nak sembahyang tu sembahyang yang betul-betul, kena hati kita tu khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar menghadap tubuh badan saja, tapi menghadap dengan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu Allah Taala tak guna dengan fi salatihim, tapi an salatihim, yakni orang yang meninggalkan sembahyang ataupun orang tu sembahyang tapi dia sembahyang maknanya bermudah-mudah dengan sembahyang. Maknanya kalau ada pekerjaan dunia, mendahulukan pekerjaan dunia hinggakan habis waktu, qadalah dia kata. Tu bermudah-mudahlah tu. Ataupun sembahyang tak cukup rukun dan syarat, bermudah-mudahlah tu. Orang ni neraka we lah bagi dia, bukan neraka we bagi orang yang tak khusyuk ni. Tu jangan salah faham. Neraka we kepada siapa ni neraka we ni? Allah Taala firman fawailul lil musallin ni. Pada orang-orang yang hatinya tak khusyuk ketika mana dalam sembahyang. Dak tu an salatihim, bukan fi salatihim. Tu biar kita faham pada ibarat dalam ayat Quran tadi tu. Baik. Itu bagi orang-orang yang mengeluarkan daripada waktu, bagi orang-orang yang mensia-siakan sembahyang. Dan will itu, nak tafsir will pula. Will ni apa will tu? Dan bermula will itu, yakni fawailun tu lah. Dan bermula will itu, Allah Ta'ala kata bagi orang-orang yang sembahyang, yakni orang-orang yang bermudah-mudah bagi sembahyang tu lah. Dan bermula we tu satu wadi, satu lubuk, satu curug, satu lembah itu. Satu wadi, satu lubuk, satu curug, satu lembah. Yang mana satu wadi ni hak nama we ni di dalam neraka Jahannam. Ia terletak dalam neraka Jahannam. Ada satu curug lembah tu. Orang tadi ni, orang hak bermudah-mudah dengan sembahyang duduk dalam neraka Jahannam, di wadi hak nama we ni. Jika dijalankan padanya, pada wadi yang bernama we ni di dalam neraka Jahannam ni lah, jika dijalankan, yakni jika dibuat lalu padanya, pada we, padanya pada satu wadi di dalam neraka Jahannam ni, segala bukit-bukit gitu. Jika dijalankan padanya, jika dibuat lalu padanya pada wadi di dalam neraka Jahannam ni, buat lalu apa? Segala bukit-bukit.
Kalau awak lalu atas dia segala bukit-bukit, jadi macam mana bukit-bukit tu? Segala bukit-bukit ni nascaya hancur sekalian bukit-bukit. Hancur kerana apa? Kerana ni daripada, yakni kerana sangat panasnya satu wadi hak panggil way tadi, di atas mulut neraka jahanam ni. Tu panasnya hak tu. Tu orang yang mengusiakan sembahyang, orang yang maknanya hak bermudah-mudah dengan sembahyang, yang ialah Allah Taala kata duduk situ, tu fawailul lil musallin. Tu panasnya situ tu, tempat sana tu. Tu neraka, maklumlah kitanya. Ialah titik situ tu. Ialah satu wadi tu di dalam neraka jahanam. Allah Ta'ala panggil namanya dengan way, ni neraka way tu. Ialah tempat kediaman, tempat duduk siapa? Bagi mereka yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Tempat hak disediakan oleh Allah Ta'ala neraka way tadi tu kepada orang-orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang, dengan makna tadi, dengan makna 3 tadi itulah. Tai malah tak mayang, tai rajin sembahyang, ataupun sembahyang tak cukup rukun dan syarat, ataupun dengan makna memang tak sembahyang langsung. Itu bagi mereka ni duduk dalam neraka way. Melainkan, apa makna melainkan? Dengan maknanya tak masuk, bukan tempat kediaman dia neraka way ni. Melainkan tak masuk dalam neraka way ni bahawa taubat ia seseorang dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ada orang ni dah sungguh pun dia tu maknanya tak sembahyang dulu, bermudah-mudah dengan sembahyang maknanya, tapi dia bertaubat kepada Allah dan menyesal atas barang yang taksir, atas barang, atas kelakuan, iaitu sembahyang itulah yang taksir, yang cuai ia daripada barang tadi tu. Dia menyesal, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia taubat, dia menyesal. Kerana taubat ni Nabi kata at-taubatu an-nadamah. Bermula taubat ni ialah menyesal. Benarnya nadamah ataupun menyesal ni salah satu daripada rukun taubat, tapi dipanggil, dibuat gelar oleh Nabi taubat ni ialah menyesal. Yang mana dengan maknanya menyesal tu ialah rukun yang paling besar sekali daripada kalangan rukun-rukun taubat. Dia rukun taubat tu ada beberapa perkara. Mana di antara yang pertama, menyesal hak telah lalu. Benda hak telah lalu tu kita nyesal. Itu rukun yang pertama. Yang keduanya hak sekarang ni. Hak sekarang ni tak buat ada hak tu. Tak buat ada maksiat hak kita kerjakan tadi waktu sekarang. Dan hak lagi akan datangnya pula azam dalam hati kita tak buat. Itulah panggil rukun taubat. Kemudian kalau ada hutang dengan orang, misalnya ada berkait dengan anak Adam, kena lunahkan dengan dia. Itu di antara maknanya rukun taubat. Maka orang hak tak masuk neraka way, maknanya hak disediakan neraka way tadi bagi mereka-mereka hak tak sembahyang. Mereka-mereka yang bermudah-mudah dengan sembahyang, dengan bahawa sembahyang celah-celah ada tinggal, ataupun sembahyang dengan tak cukup rukun dan syarat. Maka orang ni tempat kediaman dia neraka way. Melainkan orang hak taubat daripada bermudah-mudah dengan sembahyang tadi, dengan bahawa dengan maknanya dulunya tai rajin je solat, tai malah tak sembahyang, ataupun sembahyang dengan tidak mencukupi rukun dan syarat, ataupun yang memang tak sembahyang langsung, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nyesal. Taubat dengan makna yang pertama, dia nyesal sungguh-sungguh dalam hati dia, bukan main-main dak. Nyesal sungguh-sungguh dalam hati dia. Oh, dulu aku ada cuak dalam sembahyang, dulu aku ada buat bermudah-mudah dengan sembahyang, tai sembahyang, tai aku ada
aku semayang. Tai aku maknanya ada masa aku semayang. Tai kesempitan, ada kerja-kerja hak tala maknanya jika berlaku dua perkara semayang ko, kerja semayang ko, kerja aku pilih hak lain dulu. Ini bermudah-mudah dengan semayang. Dia menyesal di atas perbuatan tersebut. Pas sekarang ni dia tak buat dah benda tu. Tu panggil taubat. Sekarang ni pula dia tak buat dah. Pertama dia menyesal dah. Yang kedua pulaknya manakala hati dia menyesal, dia tak buat dah. Sekarang ni dak dah gitu tu. Dengan bahawa kalau dulu celah-celup, sekarang semayang sungguh dah. Kalau dulu tak semayang, sekarang semayang dah. Kalau dulu kalau dua perkara tu bertembungan, dia pilih hal lain. Sekarang ni dak dah semayang diutamakan, maknanya selagi mana tak habis masanya panjang, dia akan semayang dalam waktu, maknanya. Atau sekarang. Yang ketiganya, lagi akan datang azam dalam hati dia, memang dia tidak akan lagi bermudah-mudah dengan sembahyang. Apa tu? Rukun yang keempatnya, maknanya ada hutang dengan Allah Ta'ala. Kalau dengan anak Adam, kena lunahkan dengan anak Adam. Kalau di benda-benda yang lain, ini dengan Allah Ta'ala. Hutang tu dia qada. Masuk dalam kata taubat tadi. Orang ni dikecualikan, walaupun dulu dia ada bermudah-mudah dengan sembahyang. Dulunya, tapi sekarang taubat dah kepada Allah. Qada tetap kena qada. Kerana apa? Taksir kita, kerana cuai kita dalam kita sembahyang tadi, dengan makna sembahyang kita tu tidak sah, dah tak sah, kena sembahyang, kena qada hak lepas-lepas dulu tu. Tu cuai kita. Habis itu. Itu tafsiran fawailul lil musallin. Bermula sembahyang itu, yakni sembahyang fardu 5 waktu tu, dengan sembahyang 5 waktu ni hasil dari hasil farok tu arak dan perbezaan tu hak sama tu atas tafsir tu. Bermula sembahyang itu, yakni sembahyang fardu 5 waktu tu, dengan dialah hasil, ataupun boleh nak kata begini, hasillah dengan sembahyang. Tu kat ibarat boleh juga. Tak apa tu kita. Bermula sembahyang itu, sembahyang 5 waktu tu hak difardukan ke atas di kita ni, dengan sembahyang 5 waktu tu hasil faraq dan perbezaan, hasillah perbezaan antara orang yang mukmin dan yang kafir. Itulah bezanya. Beza kita dengan orang tak beriman, kita dengan orang kafir, orang beriman, orang Islam dengan orang kafir, ialah di sembahyang lah. Dia tak sembahyang, kita sembahyang. Situ perbezaan dianya. Dan daripada kalau kita tak sembahyang, bukan kafir, tapi dah kata ni maknanya orang benda yang membezakan di antara orang beriman dengan orang kafir ialah sembahyang. Tak sembahyang kafir dah. Bukan tak sembahyang tak kafir. Kalau kata kafir atau khawarij, pegangnya mereka tak buat dosa, kafir selalu. Itu khawarij. Kita ahli sunnah wal jamaah dah. Selagi mana maknanya tidak mengingkari kewajipan, walau tak tunai sekalipun, tetap Islam, tak kafir lagi, kerana dia tak ingkar. Tapi kalau dia ingkar kewajipan, apa semayang-semayang ni, berzina tak apa halal umpamanya, tu baru jatuh kafir. Tapi kalau dia buat benda dosa-dosa besar tapi tak menghalalkan, tidak kata nak lawan hukum tadi, dengan makna tak menghalalkan benda tu, tak kafir lagi. Panggil fasik, berdosa besar, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Nabi, yakni dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda, ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sabda? Barang siapa memeliharakan atasnya sembahyang, badar di hadapan tu,
bahwasanya bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memeliharakan atasnya sembahyang tu, yakni siapa-siapa yang memelihara sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu itulah, siapa-siapa hak jaga, hak pelihara sembahyang 5 waktu ni, nascaya dimuliakan akan dia, akan barang siapa yang jaga sembahyang 5 waktu ni dimulia oleh Allah Ta'ala, mulia dengan 5 perkara. Orang hak jaga sembahyang, orang yang memelihara sembahyang, Allah Ta'ala muliakan dia dengan 5 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memelihara sembahyang, hafizu, apa ayat tu dalam kitab Muniyatul Musalli, ayat Quran tu. Maknanya orang yang memelihara sini dengan makna sembahyang dia cukup, rukun dan syarat, atau panggil orang yang memelihara sembahyang. Serta maknanya hak batin pun, maknanya dia ingat dalam sembahyang dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dia panggil masuk dalam kata orang yang memelihara sembahyang. Itu bukan makna di sini pelihara sembahyang semata-mata sembahyang di awal waktu saja, kerana hak tu sunat. Sembahyang di awal waktunya, hak besarnya iaitulah dia cukup sembahyang dia rukun dan syarat, menempati sebagaimana sembahyang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu bukan sekadar hanya sembahyang di awal waktu saja. Sembahyang di awal waktu tapi sembahyang dia tu tak cukup pun. Sembahyang dia tu maknanya rukun-rukun letak bukan. Syarat-syarat tak mengaji, tak jadi sembahyang di awal waktu saja. Anaknya yang melengkapi cukup, rukun dan syarat-syarat sembahyang sebagaimana hak dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud sini. Maka orang ni dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan 5 perkara. Mana 5 perkara tu? 1, diangkatkan daripadanya, daripada barang siapa tadi itulah. Diangkat daripada dia, picik kehidupannya, kehidupan barang siapa tadi, yakni sempit kehidupan, diangkat dengan makna dihilang. Ini yang pertama. Nabi kata, diriwayatkan oleh Nabi sabda, orang yang jaga sembahyang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan 5 perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala mulia dia dengan caranya dihilangkan oleh Allah Ta'ala dia saat ni tu kesempitan hidup. Allah Ta'ala akak dia, hilangkan ke atas dia saat ni kesempitan hidup. Tu Allah Ta'ala beri keluasan kepada dia bagi orang yang sembahyang ni. Umpama pendapatan seseorang tu gajinya besar, gajinya 5K, 3K, 4K umpamanya, tapi kehidupan dia tak cukup. Tak cukup, maknanya boleh gaji tu lesak dah, tak ada dah gaji dia. Ni maknanya. Tu makna orang ni, maknanya dia tu gaji besar tapi tak cukup. Tak cukup semua. Ni sempit hidup ni orang panggil ni. Maka kena cek, di antaranya cek sembahyang dia. Aku sembahyang, cekmu sembahyang tadi tu adakah betul dengan syarak? Takut ada hak maknanya tak betul dengan syarak. Tu bimbang di situ. Maka kena cek. Yang kedua, dan diangkatkan, Allah Ta'ala muliakan bagi orang yang memelihara sembahyang ni, diangkatkan daripadanya, daripada barang siapa tu, diangkatkan, dihilangkan, diangkatkan azab kubur. Ayat ni tak kena azab. Tak kena azab orang ni, orang yang sembahyang ni, orang yang jaga sembahyang ni, tak kena azab dia saat ni. Yang ketiga, dan diberikan suratan amalnya, amal barang siapa saat ni diberikan, yakni diberi oleh Allah Ta'ala lah suratan amal dia, tak ada ataupun malaikat diberi suratan amal dia, buku amal dia diberi dengan kanannya, yakni dengan tangan kanannya. Dia ambil surat amal dia, surat buku amalan dia hak dia buat atas dunia ni, dia ambil dengan tangan kanan. Ni Allah Ta'ala muliakan dia. Bukan dengan tangan kiri kita ambil di akhirat kelak bagi orang yang menjaga sembahyang ni. Ni besarnya orang yang jaga sembahyang. Akhirat kita ambil buku amalan dengan tangan kanan.
Kerana apa kelebihan dia? Isyarat pada kata orang ni janjian yang lagi akan datangnya ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjaya, orang yang ambil dengan tangan kanan. Tu isyarat situ. Kalau tangan kiri, alamat tak berjaya. Alamat ni cara ni awal-awal macam dah. Aku masuk dalam golongan orang yang tak berjaya. Tu alamat awal-awal laginya. Habis itu. Dan lalu ia barang siapa? Dan lalu ia barang siapa atas sirat, yakni atas titian sirat, dia lalu tu seperti kilat, yakni pantas seperti kilat. Lalu atas titian sirat di akhirat kelak, dia lalu dengan secepat sepantah kilat. Cepatnya. Apa yang mempercepatkan dia tu? Amal dia semayang tu. Tu jadi cepat tu. Amal semayang dia yang dia jaga saat ni tu. Tu kelebihan ataupun Allah Ta'ala muliakan bagi orang yang maknanya menjaga semayang, yang memelihara semayang tu. Tu berapa dah? 1, 2, 3, 4. 5. Dan masuk syurga akhir sekalinya, dah azab diangkat atas dunia, dia diluahkan rezeki. Dalam kubur pun diangkat azab kepada dia, tak kena azab. Ataupun maknanya di akhirat setelah mana bangkit pula diberi dengan tangan kanan. Lepas tu di titian sirat pun maknanya pantas cepat kilat. Habis natijahnya akhir sekali Allah Ta'ala muliakan dianya dan masuk syurga dia saat itu dengan tiada hisab. Masuklah dia dalam syurga dengan tiada hisab. Makna dengan tiada hisab ni yakni dengan bahawa tak dihisab langsung satu, ataupun dihisab dengan bermudah-mudah. Pakai mudah-mudah lah. Munggu lepas dah ni orang baik ni, umpama kita naik kereta tu lah, JPJ check ataupun polis check, tengok kita saat ni tu ada piyuh atas kepala, pakai yo dah tu gilah gigi. Tu bermudah-mudah. Ataupun duk jauh lagi kita pulas-pulas serban contohnya. Pulas serban ada polis weh depan. Padahal kita tak ada lesen ni. Pulas serban besar. Kena lah hari ni ni. Nama dia awaknya kata kita guna taktik tu. Mana dia tengok orang baik ni budak ni biar lepas. Kira-kira gitu. Tu hisap dengan mudah panggil gitu tu. Habis tu. Dan mereka yang bermudah-mudah dengan sembahyang pula. Ni hak Nabi kata ni. Dan mereka sebaliknya pula. Titik situ. Tu 5 dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan cara saat ni. Bagi orang yang memeliharakan sembahyang. Sebaliknya Nabi kata, dan mereka yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Sebaliknya orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Bermudah-mudah dengan sembahyang dengan hak saat ni tu. Dengan bahawa sembahyang celah-celuk, ataupun dengan bahawa tak sembahyang langsung, ataupun sembahyang dengan bahawa tidak ada ilmu. Ni orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Hakikat nampak seperti sembahyang, tapi tak sembahyang pada hakikatnya. Zahir nampak seperti sembahyang, tak sembahyang pada hakikatnya, kerana tanpa ilmu, tak cukup rukun syarat. Itu maksud bermudah-mudah sini. Dan mereka yang bermudah-mudah dengan sembahyang ni pula kata Nabi SAW diseksa oleh Allah Ta'ala akan mereka. Mereka yang bermudah-mudah saat ni tu diseksa, diazab dengan 15 seksa. Dibalah, diazab dia dengan 15 azab oleh Allah Ta'ala bagi orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Ini na'udzubillah ni. 6 seksa, yakni 6 daripada 15 azab tu. 6 daripada 15 seksa tu. Seksa diazab dia di dalam dunia, 6 daripadanya. Nabi kata. Dan 3 daripada 15 saat ni tu seksa pula ketika hendak mati. Manakala nazak nak mati kena seksa lagi, situ ada 3. Dan 3 seksa laginya daripada 15 tu pulaknya pada ketika masuk di dalam kubur. Ketika mana duduk dalam kubur kena seksa 3 situ akibat tak sembahyang, bermudah-mudah dengan sembahyang.
Dan tiga, yakni tiga daripada 15 saninya seksa di azab dianya tak kala berjumpa dengan Tuhannya. Tuhan bagi barang siapa sani jumpa bila tu di hari kiamat, di hari akhirat, yakni berjumpa dengan pengadilan Allah. Itu makna bertemu dengan di hadapan Tuhan, yakni dengan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga seksa situ. Lalu tu Nabi nak hurai satu-satu. Maka ada pun 6 seksa. Maka ada pun 6 seksa yang diazabkan dia di dalam dunia, yakni bagi orang-orang yang bermudah-mudah itu. Maka pertama daripada 6 seksa di atas dunia Allah Ta'ala beri pada dia, Allah Ta'ala azab dia bagi orang yang tak semayang, orang yang bermudah-mudah dengan semayang ni. Pertamanya, dihilangkan berkat, dihilangkan barakah daripada umur barang siapa. Allah Ta'ala tarik berkat daripada umur dia saat ni. Ni berkat-berkat ni benda maknawi yang kita tak boleh nak cam, tak boleh kita nak tengok, tak boleh kita nak timbang benda ni berkat-berkat ni, kerana benda maknawi. Umpamanya macam mana Allah Ta'ala hilangkan berkat seseorang tu, contohnya umur dia panjang, tapi umur panjang amal sikit, amal tak ada misalnya, tu umur tak berkat lah tu. Panjang umurnya, kalau kira-kira boleh isi dengan ibadat banyak lah tu, tapi tak ada amal ibadat, ataupun sikit dah boleh isinya, tapi umurnya panjang, tu panggil tak ada barakat umur dia. Sebaliknya pendek umur tapi amal bercuruh-curuh, ni orang ni diberkati pada umur. Di antara siapa? Di antaranya hak zahirnya apa ni hak kita dapat, maknanya pengajaran ceritanya, tu Imam Nawawi rahimahullah taala. Umur pendek, umurnya tak ada nak menikah, tapi buku dia, kitab dia, hasil karangan dia, amal dia, masya-Allah. Tu kerana apa tu? Kerana umurnya berkat, umur dia berkat. Ni kita nak biar umur kita panjang, biar kita dapat buat amal. Umur panjang minta pada Allah, tapi minta pada Allah amal apa ni dalam umur yang panjang kita hidup dia dalam buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu azab yang pertamanya Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala timpakan kepada orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang ni. Hilang berkat umur dia. Tu manakala tak sembahyang, begitulah maknanya umur dia saat ni tu. Tak kira lah kalau umur panjang ataupun umur sehari-sehari tu, kira berlaku lah tu. Kira umur sehari-sehari tu tak ada buat amal, kerana apa? Tak sembahyang. Tu umur dia tu tak ada berkat, tak ada kekuatan untuk dia buat amal dalam umur dia tiap-tiap saat. Allah Ta'ala beri pada dia saat ni tu. Dan keduanya, yang kedua daripada 6 seksa di dalam dunia bagi orang-orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang ni, dan keduanya dihapuskan tu, bukan dihempuskan, dihapuskan. Keduanya dihapuskan tanda-tanda orang yang salihin. Dihapuskan daripada muka barang siapa. Muka dia tu tak ada nur, tak ada tanda-tanda orang soleh. Kerana tanda-tanda muka orang yang soleh di antaranya senantiasa senyum. Tu tanda orang soleh lah tu. Jumpa senyum, tidak kata masa muka suram, muka dak. Tu tanda orang soleh. Dia ni masam semua muka dia saat ni tu. Di antara alamat lah ni, antara alamat maknanya orang ni dihapuskan tanda-tanda kepada dia, tanda orang soleh pada raut air muka wajah dia saat ni tu. Tu yang kedua. Dan yang ketiganya kata Nabi SAW, segala amal yang ia barang siapa tu, segala amal dia tu yang dia tu beramal akan amal. Amal hak dia buat amal tu
tiada diberi pahala akan dia, akan barang siapa yang buat amal, tak diberi pahala oleh Allah Ta'ala, tak diberi pahala oleh Allah Ta'ala atasnya, atas segala amalan hak dia buat amal saat ni. Amal hak dia buat tak diberi pahala. Tu kerana apa tu? Kerana tiang agama kita maklum, as-salah imaduddin, sembahyang tu tiang bagi agama. Walaupun buat hak lain, sedekah buat, baca Quran buat, tapi nak tukar mana, nak lepas mana, nak sakup mana. Umpamanya tak ada tiang, bumbung nak letak macam mana kalau tak ada tiang? Tiang tu tak ada dah. Sedangkan tiang tu ialah sembahyang. Tiba-tiba nak letak bumbung, nak letak ekong ke, nak letak lapu ke misalnya, yang ialah ibadat kita lah seolah-olahnya. Tiang bumbung apa ni, lapu, ekong, bumbung apa semua tu, atak-atak tu ibaratnya seperti ibadat-ibadat hak selain daripada sembahyang. Nak lepas mana waktu tu? Nak sakup mana waktu tu? Nak letak mana waktu tu? Kalau tiangnya tak ada, tiangnya kuno, tiangnya hancur, renyuk dan sebagainya, tak boleh nak letak. Ni makna dia. Yang ketiga ni, amal hak dia buat hak lain-lain saat ni tu tak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni na'udzubillah ni. Bagi orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang ni. Ni kita takut ni. Ni kena sembahyang biar dengan ilmu. Tu di antara ciri-ciri orang yang bermudah-mudah sembahyang dengan tidak berilmu. Tak kena rukun dan syarat. Dan keempat daripada 6 seksa di dalam dunia, keempatnya tiada diangkatkan baginya, bagi seseorang saat ni tu tak diangkat doa kepada langit. Tak diangkat doa dia kepada langit, walau berdoa pada Allah, doa pada Allah Ta'ala, tapi tak diangkat pada langit. Malaikat tak buat naik akak, tak naik akak pada langit. Dengan maknanya kalau Allah Ta'ala beri sekalipun, beri dengan istidraj, atas rupa nak maknanya nak melalaikan lagi. Tu kalau diberi sekalipun, kerana doa dia saat ni tak diangkat pada langit. Tu yang keempat. Dan kelimanya daripada 6 tadi, tiada ada baginya, bagi barang siapa saat ni, bahagian di dalam doa, tak ada gian di dalam doa, habuan di dalam doa siapa? Orang yang salihin. Orang soleh maklum, tiap-tiap kali sembahyang kita berdoa, ya Allah, apalah dosa ibu bapa kita, Allah maghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li masyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Minta ampun kepada sekalian orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, daripada kalangan orang Islam, orang beriman, yang lelaki, yang hidup, yang mati. Itu di antara doa orang-orang yang soleh. Maka ketika tu doa ni daripada orang-orang soleh, misalnya tak pergi pada kita, tak sampai kepada mereka-mereka yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Tidak ada bahagian bagi dia. Walaupun doa saat ni umum pada sekalian, tapi tak sampai dia. Tak dikabulkan doa tu, tak ada orang saat ni. Orang mana? Orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang saat ni. Ni yang kelima, Allah Ta'ala hina dia, Allah Ta'ala seksa dia di waktu dunia dengan cara saat ni. Dan keenam daripada 6 seksa di dalam dunia terhadap orang-orang yang bermudah-mudah ni. Ni hak akhir sekalinya, apa ni hak di atas dunianya, hak takut sekalinya, hak besar sekalinya musibah dia, keluar ruh seseorang, keluar dengan ketiadaan iman. Tubik ruh dia saat ni tu dalam keadaan dia mati dalam su'ul khatimah. Mati dalam jahat. Apa mati dalam jahat, dalam buruk ni, su'ul khatimah ni, iaitulah iman dianya tercabut, na'udzubillah. Ini orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang ni. Ni takut sekali. Habis itu. Dan
Dan ada pun 3 seksa yang mengenai akan dia, akan barang siapa yang bermudah-mudah dengan sembahyang ni. 3 seksa hak kena ke atas dia, hak timpa ke atas dia pada ketikanya hendak mati ni pula. Hak Nabi kata saat ni tu lah. Ni masuk dalam hadis Nabi belakang ni. Maka pertamanya kata Nabi SAW, pertama daripada 3 seksa hak timpa ketika mana seseorang tu nak mati bagi orang-orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang, bahawa mati ia seseorang, mati ia barang siapa, mati kehinaan, yakni mati dalam hina. Apa makna mati dalam hina? Umpamanya seperti mati pada tempat-tempat maksiat. Mati mana dia tu? Oh, mati nu kelak malam umpamanya. Na'udzubillah. Mati tempat-tempat yang tak baik, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini minta Allah Taala lindungi kita. Tak comel tu mati kita tu. Mati tempat-tempat tak comel ni. Hak nak tengoknya, hak nak kita nak impi-impikan, mati dalam solat. Ni impian kita ni. Azam kita ni mati dalam sembahyang, ketika sujud ke, ataupun mati dalam majlis ilmu ke, mati duduk pondok kau. Ni mati yang alamat yang baik dah ni. Mati yang alamat baik. Sebaliknya mati dalam hina, mati tempat-tempat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun mati dalam keadaan apa ni, ketika dia nak mati tu duduk celor kepada ibadat-ibadat umpamanya. Ni mati dalam hina belakang tu. Duduk celor pada ibadat. Tak ada dah, aku tak boleh nak, sakit ni, sembahyang apa lagi ni, sakit ni. Tu mati dalam keadaan begitu. Tu dalam hina semua tu. Ikutlah dalam rupa hina ni, di antara azab yang Allah Taala timpa kepada orang-orang yang tak sembahyang ketika mana dia hendak mati. Dan keduanya, bahawa mati padahal ia barang siapa saat ni tu dia mati, ketika mana dia mati ni, mati dalam keadaan lapar. Tak mati lagi tapi duk lapar dia saat ni. Dan yang ketiga, bahawa mati ia barang siapa tu padahal dahaga air. Yang ketiga, ni Allah Ta'ala timpakan seksa kepada orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang ketika mana dia nak mati. Mati dia dalam keadaan lapar ataupun dalam keadaan dahaga. Tu dia ni. Tapi zahirnya, maknanya kita tengok orang yang nak mati, orang yang nazar, dia tu maknanya nak air misalnya, wajib ke atas kita titikkan air pada dia. Ambil lah apa sekalipun kain perut baik-baik dalam mulut dia, wajib tu. Kita nampak zahirnya seperti dia nak minum air umpamanya. Kita kena suap. Ni cam ni orang tak sembahyang lah ni. Bukan begitu. Hak ni di dia tu hak dia rasanya. Ada pun orang nak mati duduk berlawan ni, memanglah dia ketika tu dahaga air dan sebagainya. Tapi kita wajib ketika tu. Tapi jangan kita kata ni alamat ni aku mengaji dalam kitab Wisyah ni, tak sembahyang ni budak ni orang ni. Jangan begitu. Tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lain. Ini bukan maknanya untuk kita tunding jari. Jangan sekalipun begitu, jangan. Kerana orang tu duduk bertarung dengan mati tu, dahaga dan sebagainya. Cuma manakala dia mati, orang yang memang dia bermudah-mudah, tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati dia dalam keadaan lapar, mati dia dalam keadaan dahaga air. Rayahnya, dan jikalau diberi minum akan orang yang tersebut tu, dia beri minum segala lauk dunia sekalipun, yakni banyak maknanya dia beri suak dia belaka lauk-lauk atas dunia ni misalnya, nascaya tiada puas dahaganya. Ini kinayah daripada orang yang tak sembahyang ni. Itulah azab dia yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pun sikit lagi. Dan ada pun 3 seksa yang mengenai akan orang yang bermudah-mudah akan solat ni. Bila di dalam kuburnya pula. Maksudnya ketika nak mati, mati dalam hina. Ketika nak mati dalam lapar, dalam dahaga air. Tu.
Yang ketiganya, seksa kepada orang yang tak sembahyang, orang yang bermudah-mudah ke sembahyang dalam kubur ni pula, manakala mati dia. Manakala dihumbangkan, dikambuh dalam kubur, maka pertamanya disempit oleh Allah Ta'ala atas mereka yang bermudah-mudah dengan sembahyang ni. Disempit oleh Allah Ta'ala akan kubur. Kubur akan menghimpitkan dia. Himpit tu pula kubur ni hingga berselisih segala tulang, sehingga takut segala tulang, sehingga sepit segala tulang. Rusuk mereka saat ni. Ini azab ketika mana dalam kubur pula. Tu dihimpitkan oleh kubur, maknanya sehingga berselisih segala tulang rusuk dia. Tapi kesemua orang dalam himpitan kubur ni dia kena belaka. Kena semua, termasuklah budak-budak kecil yang mati, maknanya yang belum balik. Himpitan kubur ni terkena di atas tiap-tiap orang, melainkan para nabi, rasul-rasul sahaja yang terlepas daripada himpitan kubur ni. Lain daripada tu semuanya kena. Lalu tu kita orang yang beriman kena juga. Orang yang buat ibadat taat pada Allah kena. Tapi kena dia saat ni tu himpitan manja dia panggil. Himpitan apa dia panggil? Himpitan secara halus, gitu. Bukan secara nak seksa gitu. Tapi orang yang tidak beriman, orang yang kufur, lebih-lebih lagi, ataupun orang yang fasik, orang yang mengerjakan maksiat, orang yang maknanya dahaka pada Allah, hak ni dihinakan dia dengan himpitan kubur, dengan bahawa berselisih segala tulang rusuknya. Tu makna dia. Habis itu. Tu yang pertama. Dan keduanya, yang kedua daripada berapa saat ni? Daripada 3 seksa yang mengenai di dalam kubur bagi orang-orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang ni, yang keduanya, dinyalakan api atas barang siapa yang bermudah-mudah dengan sembahyang di dalam kuburnya. Dinyalakan api, lepas dinyalakan api dalam kubur dia, kemudian ni semua ni azab belakang ni. Dinyalakan api dalam kubur dia, lepas dinyalakan api, berbalik-balik, yakni kemudian berbalik-balik, berguling-guling, berguling batin. Ia barang siapa yang bermudah-mudah saat ni tu, berguling-guling atas bara api. Berguling-guling atas bara api pada malam dan pada siang. Tu berguling-guling dalam bara api dia saat ni, manakala dinyalakan api dalam kubur dia. Ni kita maklum mana hadisnya al-qabr, bermula kubur itu raudatun min riyadil jannah, setengah daripada taman-taman syurga bagi orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh, orang yang beriman. Sebaliknya kubur tu jugalah, kata Nabi SAW, hufratin, satu lubang, satu lembah daripada daripada lubang-lubang api neraka. Kubur tu jugalah jadinya api neraka bagi dia. Lubang daripada api neraka kepada dia. Ini kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah, kepada mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiganya daripada 3 yang menimpa kepada orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang di dalam kubur. Yang ketiganya dilepaskan atasnya, atas barang siapa dikerasikan ular di dalam kuburnya, kubur barang siapa saat ni. Dilepaskan ular pula dalam kubur dia ni, antara seksa dia lah. Ular tu nama berapa? Nama ular ni yang dilepaskan di dalam kubur kepada orang-orang yang mana nak azab orang-orang yang mudah-mudah dengan sembahyang ni. Ular tu nama dia Asyuja'u. Dalam kitab tu apa? Al-Aqraq gitu. Afraq. La'ala sawab, mudah-mudahan yang betulnya Al-Aqraq gitu. Al-Aqraq dengan ain belakang tu. Tu qa. Al-Aqraq gitu. La'ala sawab gitu.
Tulis tepi itulah. Tulis tepi, jangan pakoh kita tu. Nama ular tu Asy-Syuja'u al-Aqra. Nama ular ni ular hak nak menyeksa orang hak tak sembahyang. Ular nama Asy-Syuja'u al-Aqra, dipukul akan dia akan mereka, yakni dipatuk ia ular akan mereka begitu. Dipatuk ia ular Asy-Syuja'ul Aqra ni, dia patuk akan mereka hak tak sembahyang sani, orang bermudah-mudah dengan sembahyang tu, patuk, pukul kerana meninggalkan sembahyang, yakni akibat daripada dia meninggalkan sembahyang atau Asy-Syuja'ul Aqra lah. Tugas dia ni ni maknanya dia patuk orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Manakala dia patuk dan menghabisi diazab akan dia akan siapa saat ni hak meninggalkan sembahyang, menghabisi diazabkan dia akan mereka dengan ular, dipatuk ular ke atas dia saat ni dengan qada segala sembahyang, mengikut qada segala sembahyang dia lah. Apa makna mengikut qada segala sembahyang? Yakni dengan qada sembahyang yang ditinggal akan dia akan sembahyang, dengan bahawanya kalau dia tinggal banyak lamalah kena patutnya, kalau tinggal sikit lah kena patutnya lamanya. Tu mengikut qada dia tinggal sembahyang atas dunia. Sebab tu qada wajib kita laksanakan, kerana masuk dalam golongan orang yang meninggalkan sembahyang. Tak qada ni azabnya. Di antaranya kena patuk ada ular hak nama Asy-Syuja'ul Aqra. Habis itu. Dan ada pun 3 seksa yang mengenai akan dia tak kala berjumpa dengan Tuhan. Hak ni panjang, wallahu alam wa ilmuhu wa atam. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Muka surat 16 kitab Muhimmah, baris yang kelima daripada atas, daripada bawah. Muka surat 16 baris yang kelima dibilang daripada bawah kitab Muhimmah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu, setengah daripada yang membinasakan kita hak berkahwin ni, asbab akibat dak manakala kita berkahwin, ada kebinasaan dia yang menimpa atas kita. Maka orang yang tak berkahwin duduk seorang-seorang dia, hak ni tak ada lah dia. Walaupun tak ada lagi tanggungjawab dia. Mata dia, telinga dia, kaki dia, semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bab ni dia tak ada. Kita hak tu pun kena. Orang hak berkahwin ni, hak ni pun kena. Ni kebinasaan dia. Kena jagalah. Kena jaga hak ni. Dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu, bahawa sungguhnya adalah ahlinya, yakni isteri dia tu. Ahli makna isteri. Bahawa sungguhnya adalah ahlinya, ahli bagi suami, yakni isteri dia. Dan anaknya, anak bagi suami tu, anak dia. Ahli isteri dia, suami dia ni, di antara kebinasaan kepada orang yang berkahwin, membimbangkan. Bimbang ni masyghul lah, masyghul. Maknanya apa? Mengendalakan, membimbangkan, mempersibukkan. Membimbangkan, bermasyhur-masyhur orang tersebut dengan isteri dia, anak dia, sehingga bermasyhur dia bagi daripada membimbangkan, masyhur bagai daripada ingat. Bagai tu, bagai, bukan bagi, bagai. Bagai. Salah baca maka. Dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu,
Di antara kebinasaan orang yang berkahwin ni kalau dia tak jaga, bahawa sesungguhnya adalah ahlinya dan anaknya tu, isteri dia, anak dia tu membimbangkan, mengendalakan, mempersibukkan dengan ahli anak dia tu, bagai daripada ingat akan Allah Ta'ala, buat jadi dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni di antara kebinasaan. Maka kita ada anak isteri, jangan sampai jadi lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Dan membimbangkan. Manakala ada anak isteri saat ni tu, kadang-kadangnya boleh membimbangkan, boleh mengendalakan daripada menjalani jalan akhirat. Boleh mengendalakan kita untuk menjalani jalan akhirat. Dan daripada berbuat ibadat, mengendalakan kita daripada buat ibadat, serta hadir, yakni hadir hati kita dapat mengendalakan dengan anak isteri saat ni tu, jadi tala dengan kita buat ibadat, tala untuk ingat pada Allah, tala untuk menjalani jalan akhirat, tala untuk kita buat ibadat, tala untuk kita hadir hati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Dan masyghul ia seseorang tadi, ada ahli isteri dia saat ni, anak dia ni, sehingga lupa pada Allah, sehingga maknanya mengendalakan pekerjaan dia untuk akhirat daripada buat ibadat, hadir hati dia kepada Allah. Manakala begitu, dan masyghul ia, lalu tu dia duk bersibuk-sibuk kepada menuntut dunia. Manakala begitu kan, menuntut dunia lah kerja dia. Kerana apa? Ni nak beri makan kemewahan, pakaian kepada isteri dia. Tak pakai baju murah-murah my day ni, tak pakai. Kena baju mahal, cak-cak tu, air setan tu, KLCC misalnya. Tak pakai baju-baju murah. Kalau baju Nahdlatul Ulama 45 riyal tu, buat maknanya rabuh kaki dia ya tu. Misalnya, tak pakai jenang kulit jadi gatal contohnya. Naik korak lah pakai pasar malam contoh. Ni lalu tu bermasyhurlah suami dia saat ni tu, kalau nak pakai pakaian hak mewah-mewah, hak mahal-mahal misalnya, duk bersibuklah dia kepada menuntut dunia, hingga saat ni mentalakan, mengendalakan daripada menjalani menjalani jalan akhirat, buat ibadat, hadir hati kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana duk bersibuk kepada menuntut dunia. Dan membanyakkan ia suami itu saat ni akan memerintahkan kehidupan bagi, ni baru bagi, saat ni bagi segala anaknya, anak bagi suami saat ni, dan ahlinya, yakni isteri dia, lagu mana, macam mana dia duduk membanyak-banyakkan, akan memerintahkan kehidupan bagi segala anak dan ahli tu, dengan menghimpunkan harta dan akan pertaruhan bagi mereka itu segala anak dan isteri dia. Duk sibuk, duk cari harta, duk himpun harta, duk taruh harta dia, maknanya duk cadang harta. Akan pertaruhan tu maknanya duk cadang harta lah, duk simpan harta dia saat ni tu lah. Ada harta duk banyak simpan, taruh dia panggil, simpan banyak, letak dalam bank misalnya. Tu sehingga lalai dia daripada menjalani jalan akhirat, buat ibadat, ingat kepada Allah, tak sempat nak berada dalam majlis ilmu. Ni kerana tu maknanya dia saat ni tu dalam kebinasaan orang saat ni tu. Binasalah dia dengan asbab siapa? Asbab berkahwin, duduk caranya dia pada anak isteri dia, tak salah cara pada anak isteri tu, tapi sehingga melalaikan saat ni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak tu hak membinasakan diri kita saat ni. Habis itu. Dan yang demikian itu, yakni dan bermula yang demikian itu, demikian kata anak bini saat ni tu, manakala dia ada anak bini, duk bermasyhurlah dia menuntut dunia, membanyakkan untuk pertaruhan, menghimpunkan harta saat ni tu, taruh harta sehingga lalai dia saat ni tu, pada ghalib lah maknanya.
pada ghalibnya bawa kepada bakhil. Jadi pada bakhil adalah dia. Tu saat ni mana kalau duk himpun harta banyak-banyak, duk simpan bawa pada bakhil. Apa bakhil? Yakni kikir. Sebab apa? Kerana dia saat ni tu maknanya nak mensenangkan anak tekak bini dia saja. Orang lain dia tak cara dah. Jadi berkira adalah dia. Jadi berkira dah dia. Umpama nak beri wakaf pada Pondok Rumi Sufi Jawi misalnya, nak cari tanah ni misalnya, nak beli tanah ni 1 juta harganya, mula-mula kena bayar 200,000 cari tak sewi dia. Ada pitih akunya, malah aku wi. Kalau wi kau sikitlah duit aku saat ni, simpanan aku saat ni. Ni di antaranya. Pada ghalibnya begitulah. Manakala orang saat ni jadi sifat bakhil akibat daripada himpun hartanya banyak. Nak beri siapa kemewahan saat ni? Pada anak isteri saja. Tu makna. Baik. Maka inilah bakhil ni. Maka inilah manakala datangnya sifat bakhil tu pula, atau terkait timbul bakhil pula. Maka inilah bakhil ni sebesar-besar celaka yang membinasakan akan manusia. Yang membinasakan akan manusia. Saat ni bakhil saat ni tak lagi dah. Manakala ada sifat bakhil dalam hati kita, celakalah manusia saat ni. Dan dari kerana inilah, yakni daripada kerana kebinasaan berkahwin ni duk bersibuk-sibuk, maknanya saat ni kata Abi Sulaiman, ni kata ulama ni, Abi Sulaiman Ad-Darani. Ni kubur dia di Syria. Ad-Darani ni kalau tak silap apa nama dia di Syria. Lupa tapi di Syria lah. Ad-Darani tu nisbah pada tempat. Kata Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, katanya, ma syaghalaka anillahi min ahlin wa malin wa walidin wa waladin fahuwa alaika mash'umun. Arti kata ulama Abi Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala ni, artinya barang yang membimbangkan akan dikau. Tak kira lah apa pun mengendalakan akan dikau tu, yang membimbangkan akan dikau, membuatkan kamu jadi tala ni. Tak kira lah apa sekalipun yang mengendalakan daripada ingat akan Allah Ta'ala ni, iaitu yang membimbangkan akan dikau daripada ingat pada Allah tu, daripada ahlinya kah, isterimu kah, hartamu kah, dan anaknya kah, maka iaitu anakmu, iaitu hartamu, iaitu isterimu tu yang membuatkan kamu tu jadi lupa pada Allah ni, maka iaitu celaka atasmu. Waktu tu musibah atasmu. Seperti firman Allah Ta'ala, sebagaimana bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Artinya, arti firman Allah Ta'ala, segala mereka yang percaya, mereka itu segala mereka. Orang yang beriman, itu maknanya yang percaya, yakni yang percaya kepada Allah Ta'ala, percaya pada rukun-rukun iman itulah ya ayyuhallazina amanu tu. Ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhallazina amnu. Selak nama ke. Mentang-mentang puak-puak kita punya tuan ummah ni kok. Ya ayyuhallazina amanu berat. Ya ayyuhallazina amanu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala kata la tulhikum, jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu. Anakmu tu jangan buatmu jadi lala, harta kamu tu jangan buatmu jadi lala, dan anakmu tu jangan buat jadi lala daripada zikrullah, yakni daripada ingat kepada Allah. Umumlah tu ingat pada Allah, majlis ilmu ingat pada Allah, tiap-tiap ibadat tu semua ingat pada Allah panggil. Terutamanya majlis ilmu ni ingat pada Allah. Bukan zikir-zikir dengan makna subhanallah tu. Ni zikru ni maknanya semua sekali.
Tiap-tiap perkara ibadah yang ingat pada Allah. Jangan melalaikan akal kamu oleh segala harta kamu dan anak kamu daripada zikrullah, dan barang siapa berbuat ia barang siapa akan yang demikian itu, demikian harta anak dia tu jadi lalai dia kepada ingat pada Allah, maka mereka itulah orang yang maknanya lalai daripada Allah Ta'ala dengan sebab harta anak ni. Mereka itulah segala mereka yang kerugian. Mereka itu segala orang yang lalai saat itu, dia rugi pada hari akhirat. Dia rugi pada hari akhirat. Jadi tala sebab anak isteri kita untuk kita ingat pada Allah. Di antaranya dengan anak isteri saat ni tak dan kita nak mari majlis ilmu umpamanya, sedangkan kita wajib atas kitanya maknanya ilmu fardu ain, yang kita tak lepas nak ni tu. Fardu kifayah tu suku kira, hak sunat-sunat vitamin tu suku kira. Ni hak nasi lauk ni. Ni hak ni tak dapat tidak makanan rohani yang wajib kita hidangkan kepada dia. Tiba-tiba jadi tala, jadi gendala, jadi sibuk kita dengan dunia saat ni, akibat nak menyenangkan anak isteri kita saat ni tu. Maka orang tadi orang yang celaka. Tu maksud daripada ayat saat ni. Ni kebinasaan terhadap orang yang berkahwin dah. Kita kena jaga semua saat ni tu. Dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.